Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya ingin ucapkan pertama sekali tahniah kepada semua di atas kejayaan untuk meneruskan pengajian di UiTM Sawangan Melaka. Alhamdulillah. Yang kedua ialah saya ingin ucapkan semoga berjaya dalam pengajian, terutama sekali dengan keadaan kita yang masih lagi pandemik COVID-19 ini. Sebanyaklah cabaran yang saya pasti awak semua sudah maklum dan mungkin akan terus dimaklumkanlah dari masa ke semasa oleh fakulti berkenaan dengan perjalanan pengajaran dan pembelajaran. Baik, hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang topiknya ialah tanah airku. Menceritakan tentang perkara yang saya rasa awak semua dah tahu ataupun mungkin kadang-kadang terlupa ataupun ada sedikit confused. Kenapa topik ini kita bincangkan di UiTM? Kerana UiTM ni adalah satu institusi pengajian tinggi yang sangat unik. Kita ini ditubuhkan khas berdasarkan kepada sejarah, terutama sekali sejarah tanah air kita. Kita ditubuhkan khas mengikut perlembagaan, kita ditubuhkan khas berdasarkan undang-undang khusus. Jadi seluruh warga UiTM seharusnya perlu tahu dan juga perlu ada semangat tentang sayangkan negara ini. Bukanlah nak katakan IPT lain tidak sepatutnya begitu, tidak. Tapi di UiTM itu sendiri sepatutnya awak perlu ada melebihi mahasiswa-mahasiswa daripada IPT lain tentang pemahaman kepada perjuangan orang terdahulu, tentang pembentukan negara kita dan seterusnya tentang sejarah UiTM. Dan saya percaya dalam platform ataupun session yang lain adalah menceritakan tentang UiTM dan sejarah UiTM. So hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang Malaysia ni. Inilah negara kita Malaysia yang mana kita akan merujuk kepada apa yang berlaku sebelum ini, sekarang dan juga hadapan. Okey, permulaan kita kita bermula pada zaman prasejarah 40,000 tahun yang dulu. Lamalah kan, kalau kita lihat berlanjutan sehingga Kesultanan Melayu Melaka 1400 dan seterusnya kepada ke zaman-zaman kegemilangan lah. So kerajaan Melayu Melaka ni kita start dari kurun ke-14 sehinggalah tahun 1511. Okay, so bermula daripada kurun ke-14 sampai kurun ke-16, iaitu daripada 1394 ni sampailah ke 1511. So itulah yang dipanggilkan sebagai kerajaan Melayu. Dan kalau kita lihat Kesultanan Melayu Melaka ini, kita mula daripada Parameswara 1394 ini, Sultan Megat Iskandar Shah, okay, saya tak baca satu-satu lah. Seterusnya hinggalah ke pemerintahan yang ke-8 iaitu Sultan Mahmud Shah, yang mana mula pada 1488 sampai 1511. Kenapa 1511 ini penting? Sekejap lagi saya akan ceritakan lah. So sepanjang pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, kenapa kita khususkan kepada Kesultanan Melayu Melaka saja? Kerana secara sejarahnya dalam rantau Melayu ini memang pusatnya ialah di Melaka lah. Dan jangan ambil kira Melaka seperti mana Melaka sekarang. Bila kita sebut Kesultanan Melayu Melaka ni, dia sebenarnya merangkumi banyak, kan, dia lebih luas. Sebab Kesultanan Melayu Melaka ni bukan sahaja negeri Melaka sekarang, dia termasuk negeri-negeri lain ke atas, semenanjung. Sebab itu contohnya macam di
Kelantan, ada juga nama Hulu Melaka dan sebagainya. So ini adalah sebenarnya peninggalan sejarah yang mana tentang bagaimana luasnya jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka itulah. Sebab itu tanah Melayu semasa itu memang sangat kaya. Kita sangat kaya dengan pelbagai hasil yang kita ada. Kita juga sangat kaya kerana dari segi sektor perdagangan. Kita menjadi pelabuhan utama perdagangan, datangnya pedagang-pedagang daripada India. Kita adalah satu port yang mana East Midwest lah. So daripada Western countries datang berkumpul di Melaka, daripada Eastern countries juga datang, China, India dan sebagainya berkumpul, Arab juga berkumpul. Okay, so untuk berdagang. So that is why Kesultanan Melayu Melaka ini sangat-sangat kaya dan sangat-sangat menjadi target lah kepada penjajahan. Sebab kalau kita lihat penjajahan ini dia bermula kalau Portugis ini 1511, sebab itu saya sebut 1511 tadi. So the first one ialah di utara. Semasa itu di utara Semenanjung Siam, ataupun Ligor ini menyerang menguasai Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu di above 4 states atas tu. Selepas itu Portugis masuk 1511 menjajah Melaka, menguasai semualah perdagangan, rempah dan sebagainya dan penyebaran agama Kristian. Sampai 1961 Belanda. So kalau awak tengok di Melaka, since awak pun dah belajar di UiTM Melaka, nanti kalau boleh balik ke kampus boleh lihatlah peninggalan-peninggalan sejarah ini. Sambung dengan Belanda 1961 sampai 1824, dia menewaskan Portugis semasa itu. So British masuk di Pulau Pinang, Singapura, dan dia masuk ke Melaka 1786. Di Sarawak juga dah start James Brooke 1841. Di Sabah, Syarikat Borneo Utara British menguasai Borneo Utara, Sabah. British campur tangan di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, maknanya dia expand lah demi penjajahannya 1874. Lepas tu Jepun masuk 1941 sampai 1945, sekejap saja sebab Jepun diserang oleh bom atom kan di Hiroshima dan Nagasaki oleh US. Lepas itulah dia mengaku kalah sampai 1945 dan sambung balik British 1946 sampailah 1957 dan dia keluar secara langsungnya pada 1963. Okay, selepas Perang Dunia Kedua dia datang mentadbir dan lepas tu dia keluar. Kalau kita kira-kira kat sini daripada ni 1511 ni sampailah seterusnya 63 ni, kita telah dijajah selama 452 tahun. So, tanah Melayu ni, orang-orang di tanah Melayu ni telah dijajah selama 452 tahun, which is a very long period of time. Kita baru saja merdeka berapa puluh tahun, tak sampai 100 tahun lagi, tapi kita telah dijajah terlalu lama. So sebab itu kalau kita tengok kenapa Malaysia ini kita nampak sangat maju dari segi infrastruktur, tapi orangnya kadang-kadang goyang lah here and there. Kalau kita lihat sekarang pun disiplin kita itu tidak seperti mana negara-negara lain yang telah establish lama. Mungkin kerana sebenarnya kita satu community, satu bangsa yang agak baru. So to instill kita punya establishment itu, orang-orang kita ni dia masih lagi tidak kuat lah dari segi basics tu. Saya percaya macam tu lah. Saya percaya kenapa kita agak susah dari segi mendisiplinkan diri, dari segi establish diri kita, dari segi establish in the international level, sebab kita masih baru. So it takes time lah. Kita tak boleh compare dengan Australia yang dah establish berapa lama, negara dia, US dan sebagainya. So, tapi however, dengan melihat daripada infrastruktur kemajuan yang kita ada, kita standing dengan negara-negara lain. Even kalau kita compare KL dengan certain cities dekat Australia pun, macam Perth ke, kita at the same level ataupun mungkin ada perkara-perkara yang kita lebih. Tapi dari segi kemampuan rumpun bangsa itu sendiri, kemampuan rakyat itu sendiri, dia sedikit berbeza lah daripada negara-negara yang dah well established. Okay, so ini cerita tentang penjajahan lah. Seterusnya kita cerita tentang apa terjadi selepas habis semua.
kita merdeka tahun 1957 and 63 kita combine dengan Sabah Sarawak. Tapi before that memang dah ada gerakan tu. Tahun 1955 ni dah ada gerakan untuk nak memerdekakan Tanah Melayu semasa tu. Pilihan Raya Persekutuan dah dibuat tahun 1955. Okay, ni. So yang pertama diadakan, UMNO bekerjasama dengan MCA dan juga MIC, sebab kita tak boleh, Melayu ni tidak boleh to rule, dia mesti bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain yang ada di situ. Seterusnya 10 Ogos 1995 pembentukan kabinet, Tengku Abdul Rahman dan timnya, partinya menang. So ditubuhkan kabinet pertama ada 6 orang Melayu, 3 Cina dan 2 India. 1956 Tuan Tengku Abdul Rahman dah start off nak berunding dengan British. Okay, so nak berunding tentang membebaskan, memerdekakan Tanah Melayu ni, dan dia pergi London. So panjanglah cerita ni, saya tak nak cerita in detail, tapi banyaklah perkara-perkara pengorbanan yang telah dibuat untuk memerdekakan Tanah Melayu ni. Dan saya akan cerita detail tentang Tengku Abdul Rahman sekejap lagi. So 1956 ni dia menetapkan tarikh kemerdekaan. Okay, perjanjian tentang merdeka ni dah di-establish, dimetai, dan dia menetapkan 31 Ogos 1957 sebagai tarikh kemerdekaan Tanah Persekutuan. Seterusnya pada 20 Februari 1956 ini, pengisytiharan kemerdekaan, Tengku Abdul Rahman membuat pengisytiharan kemerdekaan di Melaka. Okay, sebelum 31 Ogos tu, Tengku Abdul Rahman dah mengisytiharkan dululah kita akan merdeka dan sebagainya di Padang Pahlawan, tempatnya di Dataran Pahlawan tu, di Melaka sekarang ni, Bandar Hilir, Melaka. Selepas itu difikirkan tentang kita perlu ada satu guideline lah. Semua negara perlu ada guideline. Kalau di Indonesia dia dipanggil sebagai Pancasila. Kalau di US, Declaration of Independence, dia menceritakan tentang satu guideline undang-undang yang perlu ada secara asas lah, undang-undang asas yang perlu ada dalam perbuatan sesebuah negara. So 21 Mac 1956 ni, Suruhanjaya Reid telah ditubuhkan. Suruhanjaya Reid ni nama orang, okay? Lord Reid ni, dia ada 5 orang di situ. Semuanya orang luar, ada orang India, ada orang British, yang mendapatkan semua information daripada wakil-wakil daripada rakyat lah. Daripada parti-parti politik, daripada segala lapisan masyarakat. So dibuat satu ketetapan, so dia dapat, dan dia mengkaji dan menggubal dan dijadikan satu perlembagaan yang dipanggil sebagai Perlembagaan Persekutuan tu. Okay? Semasa itu dipanggil Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu lah. So it's a guideline, satu undang-undang framework, satu undang-undang yang asas, yang selepas itu akan didetail out lah dari masa ke semasa. Okay, so itu dibuat pembentukan Suruhanjaya Reid ini, dan rundingan di Baling 1956 ni sebab kita masa tu ada problem dengan komunis. Komunis ini sebenarnya sepihan daripada komunis lah, daripada negara China, tanah besar China. So ada orang-orang Cina yang di Tanah Melayu ni yang masih berfahaman komunis itu, masih melihat kiblat ni masih di China. So Tengku Abdul Rahman masa tu nak bawa ke merdeka, so kita tak nak adalah masalah, gangguan dan sebagainya, sebab komunis ni pernah mengganggu semasa lepas saja lepas saja Jepun dah balik surrender. Sebelum British datang, komunis tu dia menguasai sekejap, dia banyaklah dibuat kacau bilau dan sebagainya. So mereka memang tinggal di Baling, kat Kedah, dekat hutan tu. So Tengku Abdul Rahman dan tim tu dia nak selesaikan dengan komunis lah. So dia buat satu rundingan di mana dinamakan rundingan Baling nama tempat, Baling di Kedah, pada 28 dan 29 Disember 1956 ni, dengan Cimping ini dia punya Secretary General lah, Setiausaha Agung Parti Komunis Malaya masa tu, untuk dapatkan persetujuan ketetapan kita nak merdeka ni, do you want to join in? Kalau Parti Komunis Malaya tak nak join in, then bila kita merdeka awak go against lah, akan ditentang lah kan. So itu antara perbincangan yang telah dilaksanakan. Dan 30 Ogos 1957, sehari sebelum dilaungkan kemerdekaan tu, detik 12.30 malam, bendera Union Jack ini bendera British, telah diturunkan secara rasminya di bangunan Sultan Abdul Samad. KL masih ada lagi bangunan Sultan Abdul Samad, dan digantikanlah dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu.
memberi maksud tentang kemerdekaan pada tanah Melayu lah. So masa tu bendera kita berbeza sikit dari segi bilangan jalur dia berbeza, dari segi bilangan bucu bintang berbeza, sebab kita negeri kan berasaskan kepada negeri semasa itu. So selepas itu ditambah dan sebagainya lah. Awak boleh tengok lah dalam sejarah, dalam TV pada tunjuk semasa itu bendera awal masih ada lagi, bendera yang dinaikkan semasa Tunku Abdul Rahman laungkan kemerdekaan tu masih ada lagi dalam simpanan lah. So 31 Ogos 1957 Merdeka, Hari Kemerdekaan, Peristiwa Kemerdekaan di Stadium Merdeka oleh Tunku Abdul Rahman. So kalau kita lihat kronologi ni, ini saya cerita secara go through begitu saja. Kalau melihat secara detail ni memang satu kerja yang bukan mudah lah. Sangat susah untuk mendapatkan pengisytiharan kemerdekaan, cuma kita perlu respect kepada pemimpin-pemimpin terdahulu. Kita dapat merdeka ini tanpa peperangan. Kita tidak berperang seperti negara-negara lain bergaduh macam Indonesia contoh, dia ada konfrontasi dengan Belanda, dia bergaduh sebenarnya dengan Belanda lah, berperang. So kita tidak, kita lakukan dengan perbincangan kan, kita lakukan tanpa ada pergaduhan lah. So that is something yang we need to respect on kita punya pemimpin-pemimpin terdahulu, macam mana dia susun strategi, macam mana dia berbincang, macam mana dia mendapatkan persetujuan kan. Bukan senang pun kita nak dapatkan persetujuan. British pun bukan senang-senang, dia tahu tanah Melayu ni kaya, bukan senang-senang dia nak lepaskan untuk merdeka, to be independent sendiri. Tapi telah berjaya dilaksanakan lah bersama dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi kan. So itu satu yang kita respect lah tentang pemimpin-pemimpin terdahulu. Okay. So ini cerita tentang Perlembagaan Persekutuan tadi. Perlembagaan Persekutuan Malaysia berasaskan kepada Perlembagaan Tanah Melayu 1957. Dia ada 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. Dokumen sumber segala perundangan lain yang wujud dalam negara. So semua undang-undang yang wujud dalam negara ini, undang-undang kecil dan sebagainya, asas dia ialah daripada Perlembagaan Persekutuan yang telah dibincangkan, dibukukan, dikumpulkan, terjemahkan oleh Suruhanjaya Reid itulah, okay, yang saya sebut tadi. Okey, rukun negara. Bila ada perlembagaan, lepas tu awak kata ada pula rukun negara ni, apa beza dia? So sebenarnya rukun negara ini adalah yang kita baca ada 5 ya. Rukun negara ini sebenarnya ialah rumusan, summary, rumusan kepada perlembagaan yang banyak tu dirumuskan. Kenapa ada rukun negara ini? Sebab rupanya semasa itu, hingga sekarang pun saya rasa rakyat tidak boleh digest, tak faham, tidak boleh memahami, tidak boleh relate kah, melihat diri mereka ini menggunakan Perlembagaan Persekutuan tu. So apa guna Perlembagaan Persekutuan ni, dia tak faham. Dan dia perlu disimplify lah, kita mempermudahkan. Tetapi the turning point untuk buat rukun negara ni sebenarnya semasa 13 Mei 1969 tu. Apa jadi semasa 13 Mei adalah satu rusuhan kaum antara kaum Cina dan juga kaum Melayu khususnya di Kuala Lumpur. Dia terjadi kerana masa tu pilihan raya dan dimenangi, bandar-bandar ni dimenangi oleh kaum Cina, dan kaum Cina rasa okay, this is the time lah untuk kita menguasai pentadbiran, dan adalah provokasi antara dua bangsa ni dan menjadilah rusuhan, mengamuklah, Cina mengamuk, Melayu mengamuk dan sebagainya. So dia mengancamlah keselamatan negara bila berlaku di KL ni, sebab dia the point kan, pusat pentadbiran semasa itu, dan dia takut merebak ke seluruh negara tu. Dan semasa itu Tunku Abdul Rahman mewujudkan pentadbiran yang diambil alih oleh Majlis Segakkan Negara. Masa itu pentadbiran terus freeze dan diambil oleh Mageran ni lah. Mageran ini Majlis Segakkan Negara. Mageran ini dipertanggungjawabkan untuk menurunkan Majlis Perundangan Negara. Apa tujuan dia? Bincangkan tentang isu-isu perpaduan. Sebab puncanya ialah tak ada perpaduan pula. Sebab kita dulu memang nak merdeka tu satu point. Nak hidup bersama-sama antara orang Melayu, Cina dan India ini merupakan satu isu. Semasa 1957 sampai 63 tu tak ada proper address, tidak ada orang yang berceritakan tentang macam ni kita nak buat, nak hidup bersama dan sebagainya. Lagipun ditambah dengan segregation. Segregation ini ialah
berpuak-puak ni, Melayu tinggal di kampung, Cina tinggal di pekan-pekan, orang India banyaknya duduk di estate, so dia tak ada interaction between bangsa ni, dan bila terjadinya sesuatu seperti ini dia cepat meletup lah. So Mageran ni berceritakan tentang macam mana kita nak satukan semua kaum-kaum yang berbeza ni, duduk bersama-sama, tak gaduh kan, dan sebagainya. Dan antara lah, banyaklah perkara lain dia buat, antaranya ialah mewujudkan rukun negara ni, supaya semua orang faham tentang rukun negara ni. Sebab tu kita di sekolah, kita tiap-tiap hari Isnin baca kan ikrar rukun negara, sebab dia memang satu ikrar yang kita perlu faham. Kepercayaan kepada Tuhan, dia tidak sebut Allah, dia sebut Tuhan, masing-masing bangsa ada Tuhannya. Kesetiaan kepada raja dan negara, institusi diraja perlu respect. Perlembagaan, keluhuran perlembagaan itu perlu diikuti dan respect. Kedaulatan undang-undang perlu diikut. Dan kesopanan dan kesusilaan ni lah, tidak ada provokasi, sentiasa betul ansur antara satu sama lain, bersopan. So ini antaranya lah. So rukun negara ni dia kemudian datang, dia bukan datang semasa merdeka tahun 1970. Okay, dia disiarkan pada tarikh yang sama lah, 31 Ogos 1970. So itu antara kenapa adanya rukun negara. Seterusnya saya cerita tentang evolusi negara lah, tentang ekonomi negara sedikit. So antara 1957 sampai 1971 ni, negara ni banyak berasaskan kepada apa yang ditinggalkan oleh British lah. So dia belum ada satu sistem yang proper kan, belum ada satu sistem yang proper yang dibuat oleh British, yang melihat tentang pelbagai perkara lah. So diikut aja apa yang British buat sebenarnya. Itulah antaranya ialah bila ada Red Book ni. Okay, Red Book ini ialah rancangan buku merah namanya. Rancangan buku merah ini ialah perancangan luar bandar. Masa tu British tinggalkan luar bandar, dan kita ikut penubuhannya, tapi disusun semula lah. Perancangan luar bandar masa tu dibahagikan kepada daerah-daerah, negeri dan pusat. So itu Red Book. Ni pra-DEB. DEB ni ialah dasar ekonomi baru, saya akan masuk sekejap lagi. So kemudahan asas yang minimum kita ada, ialah adalah air, api dan sebagainya. Masa tu dari segi yang lain-lain, peparitan dan sebagainya, tidak ada yang sangat sempurna lah. Dan semuanya berdasarkan kepada pertanian komuniti utama lah. Kita ada getah, kita ada masa tu kelapa sawit pun tak banyak, kita ada padi, sawah padi dan sebagainya. Selepas itu 1921 ini pemimpin negara kita mewujudkan DEB, dasar ekonomi baru, Tun Abdul Razak yang buat. Okay. So Tun Abdul Razak buat dasar ekonomi baru ni, dia melihat bahawa kita perlu seimbangkan antara orang Cina, kaum Cina, India dan Melayu ni dari segi ekonomi. Kita perlu basmi kemiskinan semua. Banyak masa tu orang Melayu lah yang miskin. Kita perlu membangunkan tanah kita, perlu membangunkan wilayah-wilayah ni, bandar-bandar lah. Perlu ada bantuan, subsidi dan sebagainya lah. Seterusnya kita ada DPN, Dasar Pembangunan Nasional ni, tahun 1991 ini, masa ni nak menuju ke arah kawasan 2020 lah. So pembangunan sumber manusia, pembangunan tentang human resource, memberi peluang pekerjaan kepada rakyat kita secara seimbang. Masa ni buat PPRT, pembangunan perumahan rakyat termiskin, kita buatlah rumah yang proper. Dan juga agensi-agensi yang kita tubuhkan, yang seperti LKT, LKW ni, Lembaga Kemajuan Tanah dan juga Lembaga Kemajuan Wilayah. Okay, untuk membangunkan tanah-tanah kita, untuk sama ada pembangunan, development bangunan, kilang dan sebagainya. Dan juga menambah baik kualiti hidup, di living quality of people. Sampailah di WN ini, Dasar Wawasan Negara, kita dah membangun. Seterusnya kita buat pembangunan mampan. Mampan ini sustainable development, mengurangkan kemiskinan, memajukan luar bandar. Luar bandar ni dari dulu ni, kalau kita lihat ni, dia konsisten ni. Okay, pembangunan luar bandar untuk menarik dan menguntungkan. Luar bandar ni boleh hidup sendirilah, maknanya tak perlulah orang-orang di kampung ini pergi ke bandar untuk bekerja dan sebagainya. Dan juga fokus kepada kumpulan sasar.
So kalau kita lihat bila kita cerita tentang fokus kepada golongan sasar ni, banyak bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan ini yang memang kepada golongan sasar lah, dia tak bagi pada semua kan. So kalau yang susah akan dapat banyak ni, yang kurang susah akan dapat banyak ni sebagainya. So itulah fokus dia yang diberikan. So ini adalah evolusi dari segi ekonomi lah yang boleh saya rumuskan. Okay, next saya akan masuk tentang Perdana Menteri Malaysia. Saya rasa semua orang dah tahu tentang Perdana Menteri Malaysia, tapi tak semua perkara yang awak tahu. So kita ada banyak perubahan lah tentang Perdana Menteri Malaysia ni, terutamanya Perdana Menteri ke-7, 8 dan 9 yang baru ni. Sebab dia sekejap-sekejap. Okay, so kita akan masuk satu. Yang pertama ialah Tengku Abdul Rahman. Kalau kita tengok dengan timeline tu lah, Tengku Abdul Rahman berapa lama, Tuan Abdul Razak, Hussein On, Tuan Mahathir, Abdullah Badawi, Najib, Mahathir, dia yang ujung-ujung tiga ni dia dah jadi pendek kan. Perubahan-perubahan sekejap lah, especially semasa Covid ni. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Tengku Abdul Rahman ni sebenarnya adalah anak raja lah, putera, dia seorang putera. Itu nama dia, dia putera kepada Sultan Abdul Halim Shah, tapi dia bukan anak sulung. Okay, maknanya dia anak adik-beradik yang jauh lah. Sebab itu dia tak jadi sultan. Tapi sebab itu nama dia Tengku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Lahir di Al-Usta, di Istana 3. Okay, Istana 3 tingkat Al-Usta, memang lahir di istana. Dia belajar di sekolah Melayu dan sekolah English. Lepas tu pergi Penang Free School. Lepas tu dia pergi University of Cambridge. Anak pelayu pertama yang lulus di University di England. Dia meneruskan pengajian di England juga. 1949, lepas tu lulus University of Cambridge dan ditauliah sebagai seorang peguam. So balik Malaysia dia bergiat dalam politik, sebelum tu lagi dah ada dah, dan beliau juga dikenali sebagai bapa kemerdekaan lah. Antara uniknya ialah Tengku Abdul Rahman ni sebenarnya dia duduk England lama. Dia duduk di England sangat-sangat lama. Kalau kita tengok di sini 1919 lanjutkan pelajaran di St. Catherine College sampailah tahun 1949 lulus. Jadi 19, 29, 39, 40 dekat 30 tahun. Dia duduk on off lah, belajar di London. Sebab tu kita nampak orang dia memang sangat well versed lah dalam bahasa Inggeris. Dia nampak lebih proper dari segi sebab dia dibesarkan dalam masyarakat orang putih tu kan. Tapi semuanya ada hikmah lah. Kita mempunyai seorang Perdana Menteri pertama yang dah biasa di London, almost 30 years berada di London, dah biasa dengan Mak Saleh ni, dah tahu culture orang putih, dah tahu macam mana orang putih bekerja, dah tahu cara percakapan orang putih, dah tahu cara pemikiran Mak Saleh ni kan. So bila dia nak menuntut kemerdekaan, dia dah tahu semua trik kan. Kalau bayangkan kalau Perdana Menteri masa tu memang tak pernah pergi, tak pernah jejak ke London, nak cakap English pun mungkin boleh cakap sikit-sikit, tapi dia tak tahu dari segi culture, mungkin akan dibuli lah. So Tengku Abdul Rahman tak, dia dah tahu dah tentang segala selok-belok untuk bercakap dan untuk berbahas dengan orang putih ni, dengan British especially, sebab dia duduk lama. So that is why antara suksesnya ialah Tengku Abdul Rahman ni duduk lama lah bagi saya lah. Antara sukses kita merdeka ni sebab Tengku Abdul Rahman duduk lama. Dia sangat lama di London. So kita mempunyai advantage kat situ. Dia datang dengan kumpulannya dan dia dah tahu seorang putih ni tak boleh nak bisik-bisik kan, tak boleh nak cakap, nak peli-peli, sebab dia dah faham, dah sangat mahir dalam bahasa Inggeris. So ini antara kekuatan Tengku Abdul Rahman lah yang saya lihat. Dari segi sumbangan politik dia menuju UMNO, menentang fasa Malay Union, so membentuk Pakatan Parti. Ini semua lepas dia balik daripada London lah. Menyertai pilihan raya, dia mengetahui rombongan kemerdekaan, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, dia lah berbincang dengan komunis, membentuk gagasan Persekutuan Malaysia. Dari segi kegiatan-kegiatan Islam pula, Pertubuhan Kebajikan Agama Islam, Pertubuhan Persidangan Islam OIC, OIC sampai sekarang masih ada lagi. Dan dasar luar ni dia memang pro barat, anti komunis semasa itu, sebab dia perlu. Sebab kita masa itu adalah negara Commonwealth, bukan jajahan British, dan kita perlukan struktur itulah, struktur awal itu. Selain daripada itu, sumbangan sosial dari segi seni bina, melancarkan beberapa pembangunan,
Masa itulah kita buat masjid negara, stadium negara, bangunan parlimen, muzium negara. Kita tak ada apa-apa, kosong masa tu kan. So itu antara inisiatif yang dibuat oleh Tengku Abdul Rahman. Dari segi perpaduan, mewujudkan jawatankuasa pelajaran, penyata razak menjadi asas kepada dasar pelajaran kebangsaan. Kena razak masa tu sebab Tun Abdul Razak masa tu Menteri Pendidikan, nanti kita akan masuk sekejap lagi. Banyaklah sumbangan ekonomi yang lain, merancang rancangan Malaysia pertama, menggunakan bantuan daripada Bank Dunia untuk buat Felda. Bank Dunia ni bagi pinjam tapi kita kena bayar balik. Jadi kalau kita pinjam, kita habiskan duit tu kan, macam mana nak bayar balik. Tapi dengan kebijaksanaan Tengku Abdul Rahman ni, dia buat Felda. Felda ni pula sebab kita banyak sawit masa tu kan, so Felda ni dia dapat duit tu, dia tambahkan lagi duit lah untuk kita nak bayar balik, membangunkan negara dan sebagainya, dan juga menubuhkan Kementerian Pembangunan Luar Negara dan luar bandar lah masa tu. So yang kedua ialah Tun Abdul Razak. Tun Razak ni ialah ayah kepada Datuk Seri Najib. Okay. So Tun Razak is the second Prime Minister, yang kedua tahun 1970 sampai 1976. Dia orang Pahang, dia belajar di MCKK dan dia juga pergi ke London. Dia ke London dan dia bersama-sama dengan Tengku Abdul Rahman kat sana. Dia jumpa Tengku Abdul Rahman di sana lah. Tun Abdul Razak pergi London, Tengku Abdul Rahman dah ada di London. Tun Abdul Razak balik, graduate daripada London, balik ke Tanah Melayu. Tengku Abdul Rahman belum balik-balik lagi. So lamalah Tengku Abdul Rahman di situ. Dan dia berkenal dengan Tengku Abdul Rahman dan sebagainya, memperjuangkan di situlah. Di London banyaklah dia bincang. Dia menjadi Perdana Menteri tahun 1970 menggantikan Tengku Abdul Rahman. Tun Razak dipanggil sebagai bapa pembangunan negara, banyak yang dibangunkan, especially luar bandar. Dan anaknya saya cakap tadilah adalah Perdana Menteri juga, yang ke-6. So apa contribution dia? Banyak dari segi education, sebab Tun Abdul Razak ni dia adalah Menteri Education, Menteri Pendidikan yang pertama. So dialah yang banyak berbincang dan mewujudkan dari segi silibus-silibus dalam bahasa Melayu, silibus-silibus yang perlu diajar di sekolah. Masa dia jadi Menteri Pendidikan tu, dia buat 3,000 sekolah untuk orang-orang dewasa. Bukan saja untuk kanak-kanak, orang dewasa ni kena ada education juga. So kalau awak tengok cerita Budan Lapuk kan, Merdeka Budan Lapuk yang dia pergi ke sekolah tu, sebenarnya itulah antaranya sekolah orang tua-tua, supaya orang tua-tua belajar membaca. Untuk membangunkan negara, rakyat ni perlu bijak kan, perlu at least tahu membaca. So itu antara inisiatif yang dibuat. Dari segi ekonomi, dibuatnya polisi dasar ekonomi baru tu lah, yang tadi saya sebut. Dasar ekonomi baru ni untuk mengimbangkan ekonomi semua bangsa, dan juga banyaklah pembangunan-pembangunan yang dibuat dengan cepat oleh Tun Abdul Razak. Dari segi pembangunan luar bandar, rural development ni sangat important lah. Dia dipanggil sebagai bapa pembangunan kerana banyak perkara-perkara yang telah dibuat. Red Book tadi, pembangunan rancangan buku merah tu, membangunkan pembangunan luar negara, luar bandar. All the development lah, pembangunan di luar bandar telah dilaksanakan. Dari segi international relation, hubungan luar negara ni, dia buat polisi-polisi luar negara, keharmonian antara Malaysia dan negara-negara lain. Dia juga menunjukkan bahawa Malaysia ini adalah satu negara yang friendly. Okay? So kita menganggotai non-aligned movement. Masa tu non-aligned movement ini, kita tidak berpihak kepada mana-mana. Kita negara yang neutral, yang sedia bekerjasama dengan negara-negara mana-mana yang perlukan bantuan dan kerjasama dengan kita lah. Sehingga sekarang sebenarnya. Tun Hussein On. Tun Hussein On ini adalah anak kepada On Jaafar. On Jaafar ni menubuhkan UMNO dulu. On Jaafar ni tidak menjadi Perdana Menteri lah, tapi dia berjuang dulu. Dan Tun Hussein On juga ada anak, Datuk Seri Syamuddin. Syamuddin itu adalah anak kepada Hussein On. Hussein On adalah Perdana Menteri kita yang ketiga. Dia dilahirkan pada 1922. Dia meninggal pada tahun 1990. Anak sulung kepada Datuk On Jaafar. Okay. Dia berasal daripada Johor, sekolah di Singapura, berasal daripada Johor, masuk tentera. Tun Hussein On ni memang banyaklah involved dalam tentera Johor, tentang maktab tentera Sandhurst di India, Regimen Hyderabad di Timur Tengah, dan latihan polis Melaya di Pakistan. Sudah banyak ni, dia banyak background di situ. Mungkin 6 orang anak, salah seorangnya adalah Tun Hussein On. Sumbangannya ialah
memajukan Kementerian Pelajaran. Dulu Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran masa tu menekankan tentang rukun tetangga. Rukun tetangga kan membantu membangunkan luar bandar ni kan, dan sama-sama menumbuhkan pemadam. Pemadam ini untuk anti dadah. Ya, masa tu dah start lah dadah dan sebagainya. Memodernkan dan membesarkan Angkatan Tentera Malaysia. Kita beli aset-aset baru lah untuk tentera dan sebagainya. Melancarkan rancangan Malaysia keempat, skim Amanah Saham Nasional (ASN) yang sekarang kita banyak ASB kan. Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa, menubuhkan hospital mata. Sebab sekarang hospital mata ada, dipanggil Hospital Mata Hussein On. Ini perjalanannya. Kalau lihat, banyak dia terlibat dalam tentera 1940, 1941, 1942, 64 menyertai UMNO, melanjutkan pelajaran tahun 98, nanti ahli Majlis Undangan Negeri Johor pada 1950. Kalau kita lihat dilantik Timbalan Perdana Menteri pada 1973 dilantik Perdana Menteri 1976 dan meletak jawatan 1981. Okey, so letak jawatan 1981 dan digantikanlah pula dengan Tun Dr. Mahathir yang memegang rekod sebagai Perdana Menteri paling lama dan juga 2 kali menjadi Perdana Menteri. Okay, so itu Tun Mahathir. So Tun Mahathir ni ialah orang daripada Kedah. Dia tak ada pendidikan luar negara. Beliau belajar di Singapura lah, Universiti Melaya di Singapura. Sebelum itu di Sekolah Inggeris Alustar. Kejayaannya beliau memang seorang medical doctor. Okay. Tun Mahathir ni ialah seorang medical doctor. Dia ada klinik dulu di Kedah. Dan selepas itu dia masuk politik sehinggalah menjadi Perdana Menteri. So, antara yang terkenal daripada Tun Mahathir ni lah Wawasan 2020 lah. Kita dah terlepas Wawasan 2020. Dia melihat Wawasan 2020 ini negara kita telah banyak menempuh kemajuan lah. Kita dah maju dalam 2020. Kita dah ada satu target yang jelas lah. Tapi sebenarnya mungkin ialah dengan COVID dan sebagainya, banyaklah perkara kita tertunda dari segi tidak kestabilan politik dan sebagainya. So itu banyak faktor-faktor lain lah. Apa yang telah dilaksanakan banyak. Tun Mahathir ni jadi Perdana Menteri selama 22 tahun. Memperkenalkan slogan, banyaklah slogan dasar pandang ke timur. Dasar pandang ke timur ni maknanya kita tak nak lihat lagi British ataupun US, kita lihat kepada Jepun masa tu. Jepun sangat maju kan, macam mana Jepun bekerja, macam mana dari segi disiplin Jepun dan sebagainya lah. So itu cuba diterapkan. Penerapan nilai-nilai Islam, UIA, Universiti Islam Antarabangsa dibuat, Bank Islam dibuat, menjadikan Malaysia pasaran dalam negara yang mampu menyokong pengeluaran, bersih, cekap dan amanah, membuatkan bahawa kita ini semua orang bekerja dengan penuh etika, tanggungjawab dan etika. Seterusnya, kalau kita tengok di bawah ni, perindustrian negara, banyak. Time Tun Mahathir lah ada Proton Saga, kan ya. Time Tun Mahathir lah dimajukan Petronas. Time Tun Mahathir ni kita ada Formula One dan sebagainya lah. Kalau dari segi perindustrian ni banyaklah industri-industri besar, Highcom, Pewajar Steel dan sebagainya. Juga dari segi penerbangan dan aeroangkasa, kita mengeluarkan pesawat ringan, kita ada KLIA, sekarang ada KLIA 1 dan 2. Kita ada satelit, MESAT, MESAT namanya, MESAT 1 dan 2. Zaman Tun Mahathir. Pembangunan prasarana lah, kita banyak highway yang ada, sama ada utara selatan di KL dan sebagainya. Ditubuhkan Putrajaya, ini zaman Tun Mahathir. Putrajaya nak menggantikan KL sebab KL ni dah terlalu sempit kan, tak sesuai untuk jadi satu pusat pentadbiran negara, tukarkan ke Putrajaya. Menara KLCC, menara Kuala Lumpur, empangan besar di Bakun di Sarawak, koridor multimedia MSC. So ini semua pembangunan moden lah yang telah dibuat oleh Tun Mahathir. Seterusnya yang menggantikan Tun Mahathir ialah Tun Abdullah Ahmad Badawi. Beliau adalah seorang yang sangat low profile, lahir tahun 1930, orang Pulau Pinang. Dia juga merupakan bapa mertua kepada YB Khairi Jamaluddin. So YB Khairi Jamaluddin KJ ni kahwin dengan anak perempuan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Right. So beliau adalah berpendidikan daripada UM, pendidikan Islam.
Orang panggil dia Pak Lah. Tak kisahlah budak-budak kecil ke, orang besar ke, orang tua ke, semua panggil dia Pak Lah masa tu. Di dalam pentadbiran dia menubuhkan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah masa zaman ni, menilaikan nilai Islam. Hubungan antarabangsa dia aktif dari segi ASEAN, OIC, NAM, PBB dan sebagainya. Tapi yang penting ialah ni, Tun Abdullah Badawi ni dia mengenalkan konsep Islam Hadari semasa tu, memberi penekanan kepada dia bukanlah satu Islam yang baru. Orang tak faham masa tu ni Islam apa pula ni kan. Sebenarnya Islam Hadari ini dia memberi penekanan kepada elemen Islam dalam pentadbiran dan peradaban kita masa tu. Okay? So maknanya apa-apa yang kita buat itu perlulah ada that elemen Islam, jangan lupa. So konsep ini adalah satu panduan kepada Malaysia dan juga seluruh dunia lah. Maknanya kita kenapa nak perlu dipisahkan Islam itu dengan pentadbiran negara. So this is something yang prinsipal yang sangat bagus lah. So Islam Hadari ini dia mendukung 4 prinsip awal: keimanan dan ketakwaan pada Allah, kerajaan adil dan amanah, rakyat berjiwa merdeka, penguasaan ilmu pengetahuan. So ini 4 yang utama lah yang diperkenalkan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi. Seterusnya adalah Datuk Seri Najib Tun Razak, anak kepada Tun Razak tadi. Beliau graduate daripada Britain, okay, bidang ekonomi. Dia sangat-sangat banyak pengalaman dalam politik sebab masa umur 23 tahun dah jadi ahli parlimen. Okay. Muda, sangat-sangat muda lah. Datuk Seri Najib ini memerintah Malaysia tahun 2009 sampai 2018. Dikenali sebagai baba transformasi, banyaklah yang ditransformkan. Nanti kita akan tengok pelan transformasi kerajaan dia buat KPI, kayu pengukur lah, kepada kemajuan-kemajuan ataupun pencapaian negara. Dan beliau sentiasa diingati dengan konsep satu Malaysia. So banyak sebenarnya konsep satu Malaysia ni bukan sekadar nama satu Malaysia, bukan. Banyak antaranya ialah bantuan rakyat satu Malaysia, kedai rakyat satu Malaysia, teksi rakyat satu Malaysia, gagasan satu Malaysia, televisyen satu Malaysia, komuniti satu Malaysia. Kenapa satu Malaysia ni? Sebenarnya dia cuba untuk menerapkan segalanya yang penting ini untuk diterapkan kepada semua rakyat, tak kira bangsa, tak kira lapisan masyarakat. Kalau bantuan khusus kan kepada semua bantuan rakyat satu Malaysia. So itu sebenarnya satu proses yang bagus lah. Contohnya macam kita ada segala transformasi bangunan transformasi dan sebagainya. So itu satu perkara-perkara yang bagi saya sangat bagus lah. Klinik kan, kita ada klinik satu Malaysia yang membantu klinik komuniti dan sebagainya. Program transformasi kerajaan yang dibuat, gagasan transformasi ini, GTP ini, bertujuan untuk melihat dan menyokong apa yang diperlukan kawasan 2020 masa itu. So ciri utama dia ialah memberi tumpuan kepada rakyat, berarti rakyat didahulukan, dan juga kepada pencapaian. So kan dia kata rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. So this is the thing yang cuba dibuat dan dilaksanakan semasa zaman pemerintahan Datuk Seri Najib. Seterusnya, Perdana Menteri ke-7, susunannya dia berbalik kepada Tun Mahdi. Masa tu Tun Mahdi pun dah agak berumur dah masa tu, dan tak lama lah Tun Mahdi ni pegang, cuma tinggal beberapa bulan, tak sampai 2 bulan pun, tak sampai 2 tahun pun memegang dan merintah. Dan pencapaian yang dibuat itu tidak banyak lah banding sebelum ni yang dia dah pegang lama kan, berpuluh tahun. Tetapi apa yang cuba dilaksanakan, yang saya lihat Tun Mahdi cuba laksanakan ialah dia cuba untuk membaiki image Malaysia dan sebagainya. So ini yang cuba dilaksanakan oleh Tuan Mahathir menjadi Perdana Menteri yang ke-7. Tan Sri Muhyiddin Yassin ini datang, dia dilantik pada bulan Mac tak silap saya, tahun 2020. Dan bulan Mac itu jugalah kita dilanda COVID. Beliau merupakan orang Muar, orang Johor. Dia lama jadi Menteri Besar Johor, okay, tahun 1986 sampai 1995. Lepas tu banyak pengalaman beliau lah, menjadi Belia dan Sukan, Menteri Belia dan Sukan, Perdagangan, Pertanian, pernah menjadi Timbalan Perdana Menteri juga semasa tu. Apa yang telah dilaksanakan, walaupun bagi saya pun tak lama, tapi ialah semasa pemerintahan beliau dengan banyak challenges tu, banyaklah yang telah dibuat sebenarnya. Apa yang
Tan Sri Muhyiddin Yassin buat ni lah membantu rakyat lah, membantu ekonomi. So kalau kita lihat ni banyak lah program-program bantuan yang dibuat pemulih kan. Beliau membuat pelan pemulihan negara, tentang membantu rakyat, membantu menubuhkan majlis tindakan, MKN kan. So banyaklah yang telah dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. So kalau kita lihat di sini diumumkan ratusan juta lah untuk membantu rakyat-rakyat, prihatin mula-mula kan, package prihatin, lepas tu package pemulih. So these are the things yang cuba dibuat pada tahu kesan ekonomi kepada semua rakyat semasa pandemik lah. So ini something yang telah diinisiatif dan dilaksanakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Dia start Perdana Menteri 1 Mac. Okay, so dia lebih kurang setahun lah kot, setahun lebih jadi Perdana Menteri. Dan seterusnya inilah Perdana Menteri kita yang terkini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, orang Pahang. Sebelum ini beliau juga merupakan Menteri Kanan dan dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Awak banyaklah dapat jumpa Datuk Seri Ismail Sabri ini masa pengumuman COVID kan, masa beliau menjadi Menteri Kanan tu, hari-hari kita tengoklah pengumuman ni. Beliau juga mempunyai banyak pengalaman dari segi pentadbiran negara, pernah menjadi Menteri Belia dan Sukan dan sebagainya. So ini adalah antara yang ditarget lah. PM target dalam tempoh 100 hari ini, dia nak tengok KPI, apa yang telah dicapai. Budaya kerja prestasi tinggi ini nak tengok pencapaian awal selama 100 hari ini, apa yang telah dicapai oleh semua menteri-menteri, oleh semua kementerian. So this is something yang saya nampak sangat bagus lah. Dan hala tuju kita, ke mana kita selepas ini, saya akan masuk tentang apa yang kita harapkan daripada awak lah. Tapi ini adalah hala tuju negara. So inilah target kita sebenarnya. Ada negeri yang masih di fasa 1, ada yang di fasa 2, yang di fasa 3. Saya tak rasa ada yang masuk fasa 4 lah. So macam mana nak menilai fasa ini ialah dari segi purata kes harian COVID, penggunaan katil, kadar vaksinasi kita antara yang pantas di dunia. So itu saya kagum lah. Dan juga unjuran peralihan fasa ni. So diharapkan by November, Disember ni kita dah settle lah. But it's something yang kita tak boleh nak cakap lah. Pelbagai sektor ekonomi pun kita tak tahu dari segi mana perjalanannya kan. Selagi dia tidak buka semua. Tapi kita nak buka pun kena secara berhati-hati lah. Kalau awak tengok compare COVID cases di pelbagai negara, macam-macam cara telah mereka laksanakan. Kita punya strategi ialah saya melihat untuk bagi vaksin secepat mungkin lah kepada semua orang. So this is something which is very good. Kita dah start bagi vaksin kepada bawah 18 tahun. Dan diharapkan dia dapat improve lah. Sebab kenapa sangat penting ni, kerana kita nak balik kepada asal supaya ekonomi kita boleh berjalan dengan asal, supaya awak juga boleh menjalani kehidupan seperti asal. Sebab kalau tidak, susah bila ekonomi kita tidak stable kan. Awak pun akan belajar secara online, nanti kan awak nak graduate, nak kerja mana dan sebagainya. So this is something yang sebenarnya berkait rapat dengan semua orang lah. So ini hala tuju yang hendak dibawa. So apa peranan awak? Peranan awak setakat ini yang kita mohon ialah untuk teruskan pencapaian ilmu, belajarlah. Kita ada ODL ini distance learning kita buat open and distance learning, maknanya secara online lah. Ada yang online, ada yang offline, ada yang hybrid, okay? Macam mana pun. So open and distance learning ini ODL, ataupun mungkin kita akan buat secara bersemuka, kita tak tahu, belum ada rincian yang lebih detail. Tapi apa-apa pun teruslah untuk mencapai ilmu yang sepatutnya awak dapat. Next, bagi saya yang penting ialah awak kena ada kesedaran dan inisiatif sendiri untuk membangunkan diri awak sendiri. Soft skills, kemahiran insaniah ini. Belajarlah soft skills online ni, semua ada sekarang, banyak kursus-kursus online. Antara contoh yang paling simple lah, awak boleh buat added value kan, nilai, menambah nilai diri awak sendiri. Belajar sign language ke contoh. Sebab saya pernah jumpa dengan orang yang ada kemahiran sign language ni, dia kata dia dibayar mahal loh. Sebab sign language ni kadang diperlukan untuk buat event dan sebagainya kan. So dia dibayar mengikut jam. Belajar third language, belajar tentang IT, belajar tentang cara buat apps dan sebagainya. So ini benda-benda yang bagi saya added value lah. Walaupun awak ambil apa program pun, business ke tourism ke dan sebagainya, tidak salah untuk awak belajar semua tu. Fotografi ke, all those things. Dan juga belajar survival skills, kerana ini penting. Kerana
Kita tak tahu di masa akan datang macam mana keadaannya. Bila awak keluar, adakah tersedia pekerjaan? Kalau tak ada, macam mana awak nak survive? Survival skill ini mungkin contohnya belajar dari segi keusahawanan, berniaga, daripada sebasic-basic perniagaan sampailah sebesar-besar perniagaan. So ini benda-benda ini kita boleh galakkan, tapi inisiatifnya kena datang daripada diri awak sendiri. So these are the things yang bagi saya sangat-sangat penting. Seterusnya ialah peningkatan kualiti dan jati diri. Jati diri ini ialah tentang sayangkan negara, sayangkan UiTM, sayangkan Malaysia dan sebagainya. Peningkatan kualiti ni pula ialah dari segi kualiti diri awak sendirilah, yang bergantung kepada tiga ni tadi ni. Macam mana awak nak meningkatkan kualiti diri awak, nilai diri awak itu sendiri. Dan last sekali ialah definitely lah adab dan kerohanian. Dari segi agama, kita kena sentiasa sembahyang dan berdoa. Dari segi adab, kena sentiasa ada adab lah, menghormati orang lain dan sebagainya. Kalau kita berniaga dengan etika. Kalau kita belajar dengan penuh etika dan hikmah. So those are the things lah yang sentiasa perlu ada. So itu sahaja daripada saya. Saya doakan semoga dipermudahkan proses pembelajaran awak di UiTM. Teruskan semangat ini, walau di mana pun awak berada, walau apa cara pun awak belajar. Ilmu itu boleh datang dalam pelbagai bentuk. Ilmu itu kita perlu cari dan usaha. So, kekalkan disiplin, insyaAllah. Saya doakan yang terbaik untuk awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.